Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 15 Seksyen 3 akan membahaskan mengenai penghayatan etika dan peradaban mengikut 4 peringkat, yakni individu, keluarga, komuniti dan masyarakat. Tiada syak lagi wasangka bahawa penghayatan etika dan peradaban merupakan elemen yang penting sebagai teras pembangunan sosial dalam sesebuah negara. Etika juga memainkan peranan yang penting dalam melahirkan kepribadian yang baik dan terpuji dalam seseorang individu. Secara amnya, etika membawa maksud prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sekumpulan manusia, manakala peradaban boleh didefinisikan sebagai sistem atau tahap perkembangan sesuatu bangsa atau kemajuan sosial sesuatu bangsa. Penghayatan etika dan peradaban boleh dipecahkan kepada beberapa peringkat. Peringkat yang pertama ialah individu, peringkat yang kedua iaitu keluarga, peringkat yang ketiga ialah komuniti dan akhir sekali masyarakat. 4 peringkat ini merupakan struktur sosial asas bagi sesebuah masyarakat. Oleh itu, kajian ini akan menjelaskan dan membahaskan lagi secara lebih mendalam dan terperinci mengenai penghayatan etika dan peradaban yang wujud dalam 4 peringkat ini. Untuk konsep etika dan peradaban pada peringkat keluarga pula, ia merujuk kepada tingkah laku moral manusia iaitu ibu bapa dan bagaimana untuk mendidik anak-anak agar mereka sentiasa mengawal tingkah laku dan peradaban. Antara kepentingan etika dan peradaban dalam keluarga adalah kecemerlangan pembelajaran anak-anak. Kejayaan anak-anak dalam pendidikan bergantung pada minat ibu bapa terhadap pelajaran anak-anak, cara didikan dan situasi rumah tangga. Dorongan positif ibu bapa akan memberi kejayaan dalam pembelajaran anak-anak. Yang kedua, wujud perasaan tanggungjawab yang tinggi dan saling menghormati. Ini akan mewujudkan suasana yang mesra dan aman dalam ahli keluarga. Ahli keluarga juga akan rasa selamat dan bahagia di rumah. Seterusnya, kesan-kesan jika mengabaikan penghayatan etika dan peradaban dalam keluarga adalah keruntuhan institusi kekeluargaan. Amalan hormat menghormati antara ahli keluarga akan tidak diamalkan lagi. Jadi, berlakunya pecah belah dalam keluarga sendiri. Seterusnya, masalah sosial. Anak-anak akan terlibat dalam masalah sosial seperti budaya lepak, menagih dadah dan juga ponteng sekolah. Ini adalah kerana ibu bapa lebih mementingkan kerjaya dan masa diluangkan bersama anak adalah terhad. Kita teruskan lagi dengan faktor etika dan peradaban terhadap individu. Terdapat pelbagai faktor etika dan peradaban terhadap individu, tetapi yang diutamakan adalah faktor pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya juga adalah yang menentukan etika dan peradaban seseorang itu. Pengaruh rakan ini boleh dilihat di peringkat sekolah ataupun di tempat kerja. Contohnya, apabila seseorang itu berkawan dengan rakan yang mempunyai etika dan peradaban yang baik, maka ia akan membentuk seseorang individu yang baik. Dan apabila seseorang itu berkawan dengan rakan yang mempunyai etika dan peradaban yang tidak baik, maka terjadilah sebaliknya. Kita teruskan lagi dengan kepentingan etika dan peradaban terhadap individu. Secara individunya, seseorang yang beretika dan beradab akan dapat menikmati kebaikan fizikal, rohani dan mental. Contohnya, orang yang sedemikian akan menjaga tingkah lakunya agar tidak bertentangan atau melanggar kehendak masyarakat lain. Begitu juga dengan kemunian hati dan kawalan emosi yang membantu kepada pembentukan sifat penyabar dan penyayang dalam diri seseorang individu. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan pembentangan dalam penghayatan etika dan peradaban dalam komuniti. Yang pertama adalah maksud komuniti. Komuniti adalah berasal daripada perkataan Latin, iaitu komunitas. Ia merujuk kepada kelompok, persatuan atau sekelompok individu. Ianya boleh berasal daripada manusia, binatang atau jenis kehidupan yang lain. Selain itu, komuniti juga bermaksud sekumpulan manusia yang tinggal di sesuatu kawasan dan mempunyai persefahaman dalam sesuatu matlamat dan mereka sentiasa berhubung antara satu sama lain. Penghayatan etika
dalam komuniti adalah sangat penting kerana berpengaruh dalam menentukan personaliti dan identiti seseorang manusia. Seterusnya adalah kepentingan-kepentingan etika dan peradaban dalam komuniti. Yang pertama, dapat memupuk nilai kerjasama dan saling membantu dalam masyarakat. Yang kedua, dapat mewujudkan perasaan saling hormat menghormati antara satu sama lain. Yang seterusnya ialah dapat menjaga keharmonian dan kesejahteraan hidup dalam masyarakat. Yang keempat, dapat menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik sesama kaum. Dan akhir sekali, semangat bersatu padu dapat dipupuk dalam kalangan anggota masyarakat. Berikut merupakan contoh etika dan peradaban dalam komuniti. Yang pertama, menjaga kemudahan awam yang telah disediakan dengan sebaiknya agar dapat digunakan oleh orang awam yang lain. Yang kedua, membantu jiran yang berada dalam kesusahan dan kesulitan. Yang ketiga, sentiasa menjaga kebersihan kawasan persekitaran kediaman agar dapat mengelakkan pelbagai penyakit. Akhir sekali, sentiasa bertimbang rasa dan menghormati jiran yang berlainan kaum dan agama. Kesan pengabaian penghayatan etika dan peradaban dalam peringkat komuniti. Kesan yang pertama adalah melahirkan komuniti yang tidak bermoral. Komuniti yang kurang pengetahuan tentang batasan yang sedia ada telah menyebabkan mereka sanggup melakukan perbuatan yang tidak bermoral mengikut hati mereka bagi memuaskan keinginan dan kenafsuan mereka yang tidak beretika. Contohnya, komuniti sanggup melakukan perbuatan mencuri atau merompak harta benda orang lain demi mengejar keseronokan dan akhirnya terbentuk komuniti yang tidak bermoral dan beretika. Seterusnya, kesan yang kedua adalah kerosakan harta benda awam. Komuniti tidak mengetahui erti menghargai, maka mereka tidak akan menghargai harta benda yang tidak dimiliki oleh mereka. Tindakan ini secara tidak langsung telah memberi impak kepada orang lain. Misalnya, komuniti sengaja merosakkan harta benda awam yang telah disediakan di komuniti, seperti telefon awam. Tindakan ini secara tidak langsung telah menjejaskan hak penggunaan orang awam untuk menikmati perkhidmatan telefon awam yang telah disediakan oleh pihak kerajaan. Sekali, kesan yang terakhir adalah ketidakharmonian antara jiran. Komuniti kurang penghayatan tentang semangat kejiranan, maka mereka tidak akan saling menghormati dan saling membantu antara satu sama lain. Pertelingkahan dan perselisihan faham juga akan sering berlaku disebabkan ketidakfahaman ini. Contohnya, seseorang memainkan muzik dengan suara yang kuat pada lewat malam telah mengganggu jirannya. Tetapi dia tidak merendahkan suaranya walaupun telah ditegur oleh jiran. Keadaan ini telah menyebabkan berlakunya konflik antara jiran dan menimbulkan ketidakharmonian. Masyarakat merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan kelompok sebilangan manusia yang tinggal bersama-sama dan saling berinteraksi sesama mereka. Masyarakat juga merupakan jaringan perhubungan antara pelbagai individu. Malaysia adalah sebuah negara masyarakat berbilang kaum yang meliputi Melayu, Cina dan India. Penghayatan etika dan peradaban dalam masyarakat pula diertikan sebagai satu panduan dan prinsip-prinsip moral yang dapat diterima dan dipersetujui oleh masyarakat setempat. Kepentingan penghayatan etika dan peradaban dalam masyarakat adalah penting untuk dipatuhi oleh individu dalam sesebuah masyarakat agar dapat hidup dalam aman dan harmoni. Walau bagaimanapun, nilai etika dan peradaban ini adalah berbeza-beza mengikut budaya, amalan dan kepercayaan agama yang berlainan yang diamalkan dalam sesebuah masyarakat. Oleh itu, dengan adanya etika dan peradaban, masyarakat dapat saling hormat menghormati antara satu sama lain supaya dapat mengeratkan hubungan dan semangat perpaduan dalam masyarakat yang berbilang kaum, agama dan budaya. Selain itu, etika dan peradaban dalam masyarakat juga penting dalam membentuk kepribadian individu dalam sesebuah masyarakat dengan nilai-nilai murni seperti keadilan, bertanggungjawab dan prihatin terhadap kebajikan masyarakat setempat. Sekarang saya akan meneruskan dengan bahagian kesan pengabaian penghayatan etika dan peradaban. Antaranya adalah melahirkan masyarakat yang tidak bermoral. Contohnya, masyarakat mementingkan diri sendiri, wang dan kuasa semata-mata serta pengabaian
aspek nilai dan etika. Kesan yang kedua termasuklah peningkatan masalah sosial. Contohnya, isu vandalisme, pembuangan bayi, dan penagihan data. Kesannya, kes sosial seperti merompak dan mencuri juga akan meningkat dalam kalangan masyarakat. Kesan yang ketiga termasuklah menjejaskan imej baik masyarakat. Nama seseorang yang tidak beretika dan selalu melakukan aktiviti yang negatif akan disebut dan disebarkan ke dalam media sosial atau media cetak sebagai masyarakat yang tidak bermoral. Seterusnya, pengabaian penghayatan etika dan peradaban juga menggugat kesejahteraan dan keharmonian dalam kalangan masyarakat. Contohnya, kurangnya penghayatan nilai menghormati antara masyarakat akan menyebabkan ujungnya kumpulan dalam kalangan masyarakat yang senang bermusuh antara satu sama lain. Selain itu, pengabaian penghayatan etika dan peradaban juga akan menyebabkan berlakunya pergaduhan sesama masyarakat. Contohnya, penipuan dan fitnah yang berleluasa akan menimbulkan perselisihan paham antara masyarakat yang akan menyebabkan berlakunya pergaduhan antara sesebuah masyarakat. Secara totalnya, penghayatan etika dan peradaban penting dalam memacu kemajuan masyarakat. Oleh hal yang demikian, penghayatan dari aspek etika dan peradaban perlu dititikberatkan pada semua jenis peringkat, tidak kiralah individu, keluarga, komuniti dan masyarakat. Selain itu, kita harus sedar bahawa setiap peringkat itu kita adalah tergolong daripada mereka. Hal ini kerana diri sendiri merupakan individu. Kita sendiri mempunyai keluarga, kita juga tergolong dari komuniti dan sebuah masyarakat. Maka secara tidak langsung, kita mempunyai peranan dan tanggungjawab besar maupun kecil dalam membentuk dan mengamalkan etika dan peradaban dalam kehidupan seharian. Terutamanya pada peringkat individu, yang mana ia merupakan diri kita sendiri dan tanggungjawabnya adalah besar. Oleh itu, setiap etika dan peradaban yang terjadi kita harus mengetahuinya sama ada baik ataupun buruk. Bak kata pepatah, ambil pati buangkan ampas, yang membawa maksud ambil yang baik dan menolak yang buruk. Oleh itu, kajian etika dan peradaban ini mampu memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa pelbagai faktor kepentingan kesan harus dijadikan panduan dan diambil syakna supaya tidak terjejas dengan etika yang negatif. Sekian daripada kami, terima kasih.